Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda menyaksikan Malaysia Memilih bersama saya Haris Ashraf Hasnan. 30 hari lagi detik penentuan. Kita bakal menyaksikan siapa yang akan menerajui tampuk pentadbiran baharu negara ini. Dan sudah tentu banyak perkara akan kita rungkai sepanjang perjalanan menuju ke hari pengundian, hari-hari penting termasuklah penamaan calon, pengundian awal serta hari pengundian nanti. Mudah sahaja untuk anda ingat 5, 15 dan juga 19. 5 November merupakan hari penamaan calon, 15 merupakan hari mengundi awal dan 19 merupakan hari pengundian. Dan kami di Ashraf Awani juga ada menjalankan kajian ataupun kaji selidik secara dalam talian, sama ada di website undi.ashrafawani.com ataupun di saluran portal kami dan juga di saluran media sosial kami juga. Dan soalan untuk hari ini, anda pernah bertemu YB di kawasan anda? Okey, ini soalan yang cukup crucial yang sering kali ditanya. Ada yang cakap waktu kempen je baru nampak, tapi selepas itu dah menang tak nampak. Itu antara realiti yang pernah diceritakan. Dan mengikut dapatan terkini ketika ini, 28% menyatakan ya, 68% menyatakan tidak tahu dan 4% menyatakan tidak. Agak tinggi tidak tahu itu, sama ada mereka tidak tahu berkenaan dengan status YB mereka ataupun tak kenal ke. Itu antara persoalan-persoalan. Baik, kalau kita nak bercakap berkenaan dengan YB ini, sudah tentu untuk melantik seorang wakil rakyat, sama ada di peringkat negeri maupun di peringkat parlimen, penting untuk kita teliti apa sebenarnya yang akan menjadi pilihan kepada para pengundi. Sama ada nak melihat kepada parti ke, calon ke, ataupun manifesto ke, apa yang akan mempengaruhi pengundian mereka. Jadi hari ini untuk kita memulakan langkah ke menjelang Malaysia Memilih ataupun dalam tempoh Malaysia Memilih ini, saya bersama dengan Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor yang merupakan Ketua Program Sains Politik Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Doktor, terima kasih sudi bersama dalam Malaysia Memilih untuk waktu ini. Doktor, bercakap berkenaan dengan calon, bagaimana kita nak memahami kriteria itu sebenarnya dalam meletakkan seorang calon sebelum kita pergi dengan lebih dalam lagi melihat kepada perkara-perkara lain. Kita nak melihat kepada kriteria terlebih dahulu. UMNO meletakkan wali, ada yang winnable. Apa? Kalau winnable itu, apakah ciri winnable itu? Merit ke? Apa yang perlu dilihat? Pandangan doktor. Okey, isu calon ini dan kriteria tadi kan dia menjadi semakin penting lewat ini. Dalam konteks pengundian pilihan raya di Malaysia, lebih kurang kita dah alami sejak tahun 55 kan, kita ada pengalaman lebih 60 tahun. Persaingan sebelum ini kebanyakannya dari kalangan parti. Tapi lewat ini, apabila kita mengalami kesuraman dalam sistem kepartian, peranan calon tu semakin penting. Jadi kredibiliti, ciri-ciri tertentu sebagaimana yang dikatakan daripada UMNO khasnya kan, mereka keluar dengan terma wali antaranya, calon boleh menang kan. Dan dia semakin rumit daripada masa ke semasa. Kalau dulu mungkin di kawasan luar bandar, majoriti Melayu, mungkin dia boleh antara kriteria yang dicari mungkin boleh memimpin sesebuah masyarakat kan, ada background agama yang baik kan, bolehlah berdoa dengan begitu baik bila memulakan ceramah, ataupun boleh imam solat jemaah ataupun baca khutbah Jumaat mungkin kan, ni antara ciri-ciri lama. Tapi yang makin baru pada hari ini, ciri-ciri itu menjadi semakin ke hadapan. Cakna dengan pelbagai media selain daripada mempunyai ketokohan dan juga sedikit sebanyak pengalaman dan juga visi lah. Kita bagi contoh lah kan, pada PRU yang lepas 2014, kita boleh bandingkan juga dengan keadaan di Singapura, di mana sejak 2018 itu, daripada mula PRU kita yang pertama iaitu pada tahun 1955 sebelum Merdeka, kemudian 1959, tidak pernah bertukarlah
pentadbiran kerajaan parti pemerintahnya, iaitu Perikatan dan juga Barisan Nasional, kemudiannya pada tahun 70-an. Disebabkan pembangkang antaranya dalam masa 60 tahun lebih itu tidak mempunyai barisan, ini antara faktor ya, barisan calon pemimpin utama yang diyakini boleh menggantikan BN ataupun Perikatan sebelumnya. Sehingga kan apabila ada beberapa elit-elit lama dari BN sendiri, termasuk Datuk Seri Tun Mahathir ketika ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan sebagainya, menyertai Pakatan Harapan dan memberikan apa yang dikatakan oleh Dr. Walid daripada Singapura, mengisi jurang kredibiliti, di mana sebelum ini di kalangan pembangkang pakatannya dilihat ada jurang kredibiliti yang menyebabkan sebahagian ataupun setengah pengundi Melayu tu ada masalah nak beri sokongan, tapi bila ada pecahan elit daripada UMNO berserta dengan Pakatan Harapan, kita tak nafi Pakatan Harapan juga mempunyai kredibiliti mereka yang tersendiri, tapi mereka memerlukan sedikit tambahan kan. Kalau kata arwah bekas Presiden PAS sebelum ini kan, bukan sebelum lagi, Fazil Noh. Awayahan pernah mengatakan bahawa apa yang diperlukan oleh pembangkang adalah galah tu dah dekat tapi tak sampai untuk kait buah tu. Jadi apa yang dibantu oleh Bersatu dalam Pakatan Harapan tu adalah satu faktor, satu jarak yang pendek tapi sangat diperlukan oleh pembangkang. Dan kata Walid daripada Singapura, itulah credibility gap yang pembangkang ada yang diisi oleh Bersatu dan membantu Pakatan Harapan untuk buat breakthrough. So dalam konteks ini, calon memang sangat penting. Kan ada ciri-ciri yang dirasai, yang diletakkan oleh orang ramai. Tapi kita kena faham juga ciri-ciri itu berbeza di kalangan orang yang berbilang bangsa, yang berbeza bangsa, berbeza kawasan. Orang di luar bandar lain ciri-cirinya kan. Di kawasan katalah Kelantan, Terengganu berbeza, orang di kawasan Selangor berbeza kan. Ya, Doktor, kalau kita menyebut juga berkenaan dengan calon ini, suka untuk saya bawa perbincangan kita melihat kepada pecahan pengundi yang besar bakal kita lihat pada PRU 15 ini. Golongan muda belia di bawah 40 tahun itu merupakan satu angka yang cukup besar. Sekitar di bawah 50 tahun dan ke bawah itu sudah tentu melebihi satu angka yang besar. 30 tahun ke bawah itu hampir 50% sebenarnya angka pengundi baru, 1 juta lebih berumur 18 hingga 21 tahun. Bagaimana kita nak memahami terutama dalam kalangan pengundi muda ini dalam menentukan calon? Kerana perang media sosial sudah jelas kita nampak telah lama. Semalam saya berbicara dengan Prof Azizuddin UUM dan juga Dr. G. Manimaran juga menyatakan bahawa kita tak pernah selesai berkempen daripada PRU sebelum ini, PRU ke-14, sehinggalah ke hari ini kempen itu tidak pernah selesai. Bagaimana kita nak memahami corak yang akan dibawa oleh kelompok pengundi muda ini berumur terutama 18 hingga 21, Doktor? Okey, banyak faktor dan juga elemen yang terlibat dan kita juga adalah sedikit sebanyak panduan untuk kita teladani, tapi tak semestinya perkara itu berlaku lagi. Adalah pilihan raya negeri Johor pada Mac 2022 kan. Walaupun komponen pengundi muda, undi 18 dan sebagainya bertambah dengan agak signifikan, tak silap saya lebih kurang dalam 30% daripada daftar undi di negeri Johor, tapi ada dua masalah utama. Pertama, tidak keluar mengundi. Dan yang kedua, kalau mengundi, biasanya corak mengundi itu mengikut ibu dan ayahnya. Kan? Kalau dalam sains politik ni kita panggil faktor sosiologikal, di mana keluarga menurunkan ilmu dan pilihan politik itu kepada anak-anak. Ini kerana keluarga juga merupakan ejen utamalah kan, yang mensosialisasikan ataupun yang mengajar apa itu politik, parti, pilihan, perbezaan parti sedikit sebanyak daripada kacamata masing-masing. Namun
dengan sebagaimana yang Cik Haris kata tadi, sampai daripada Prof. Azizudin dengan Dr. G. Manimaran kan, kempen tu berterusan daripada masa ke semasa, mungkin tidak seagresif keadaan 2016 zaman Pakatan Harapan dengan Bersatu dulu dalam cuba untuk menentang Barisan Nasional ke arah PRU yang ke-14 2018. Kita nampak kurang agresif sikit. Tapi ada kan usaha muda juga termasuk BN juga PAS kan dalam Perikatan Nasional cuba mendekati dengan pelbagai segi lah. Kita tengok contohlah Presiden muda kan Syed Saddiq kan, dulu sebelum beliau join TikTok kan, beliau banyak dekat Facebook kan, ramai jugalah kan. Masa mula-mula beliau cuba attract kan, menarik pengundi muda, masyarakat umum kan, secara keseluruhannya melalui TikTok kan, ramai yang mempelikir dan sebagainya kan. Tapi hari ini jumlah pengikutnya saya dengar kalau di TikTok tu dekat 1 juta kan. Jadi beliau dah bina platform sendiri kan untuk dekati masyarakat dan sebagainya. Tentu sekali beliau dan rakan-rakan lain yang menggunakan pelantar media sosial ni boleh mendekati, berbincang isu semasa dan sebagainya, dan pengikut boleh mengikuti cakna dengan hal semasa. Tapi untuk turun mengundi satu hal, untuk mengundi parti-parti tertentu, calon-calon tertentu atas faktor kredibiliti antaranya juga antara isunya. Dan kita kena faham juga situasi politik, ekonomi kan, suasana semasa, sebab kita kena faham pengundian ini berbeza dan begitu dinamik. Makna kata-katalah kan, kalau tahun 2018 itu pengaruh pengundi luar sangat penting, outstation voter sangat penting. Jadi kalau outstation voter tak balik pulang ke kampung, keadaannya agak suram, mungkin agak boleh dibandingkan dengan di Melaka ataupun di Johor. Tetapi saya ingat perkara tu akan bertambah baik sebenarnya sebab Johor dengan Melaka ketika tu COVID masih lagi tinggi dan mungkin ramai melihat kepentingan peringkat negeri itu kurang berbanding peringkat nasional. Mereka tengok juga kan kerajaan yang berubah 3 kali, menang 2018, tukar 2020, tukar 2021. Mereka tengok dan saya rasa PRU kali ini khasnya dengan tempoh berkempen selama 2 minggu yang bagi saya mencukupi sebenarnya, dengan walaupun ada masalah sana dan sini, kita ada platform alternatif, social media antaranya. Saya ingat kita boleh dapat jumlah turun mengundi yang lebih tinggi termasuk oleh golongan muda sebenarnya. Sudah tentu apabila hujung minggu, walaupun semester baru bermula di universiti, sudah tentu masuk universiti sekarang ni dah automatik menjadi pengundi 18 tahun dan ke atas itu. Dan mereka juga, saya juga dengar sejak daripada semalam apabila umumnya tarikh-tarikh penting itu, ramai juga sedang bersedia untuk ada yang nak carpooling, ada yang nak balik, dah mula mencari rakan-rakan nak balik sama-sama ke negeri masing-masing untuk mengundi. Dan sudah selain daripada pengaruh keluarga, saya percaya juga media sosial seperti yang doktor katakan, dan banyak lagi perkara-perkara lain perlu kita telitikan bagaimana pemikiran pengundi muda ini boleh mempengaruhi undi ahli keluarga yang berada di kampung. Itu juga antara perkara-perkara penting. Tapi kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak melihat lagi dengan lebih teliti cabaran yang bakal dilalui oleh mereka yang bakal dilantik ini. Kita berhenti rehat seketika. Laluan sudah dibuka untuk mandat dikembalikan kepada rakyat. Tak kala negara diambang pilihan raya umum ke-15, setiap suara akan kami bawakan kepada anda. Analisis politik, cerita rakyat, kajian data, semuanya akan kami selami setiap hari, setiap sesi. Mandat kami adalah untuk melapor tanpa berat sebelah, secara konstruktif, seimbang dan adil. Pastikan Astro Awani, saluran pilihan raya anda. Baiklah, bertemu kembali dalam Malaysia Memilih. Saya masih lagi bersama dengan Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor, Ketua Program Sains Politik, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM, untuk bercerita berkenaan dengan calon parti ataupun manifesto. Jadi kita nak terus sahaja dengan perbincangan ini, Dr. Nazri, melihat kepada dilema sebenarnya. Bagi saya menganggapnya ia sebagai dilema antara definisi winnable oleh parti-parti politik dan juga
ketokohan untuk keperluan negara ini. Bagaimana kita nak memahami bahawa individu yang diletakkan itu bukan sahaja memenuhi kriteria parti yang dipertandingkan ataupun yang bertanding itu, tetapi memenuhi kriteria serta kehendak pengundi dan juga negara terutamanya, Doktor? Ini merupakan satu permasalahan dalam kalangan beberapa parti di Malaysia khasnya lah secara umum. Sebab kebanyakan calon ditentukan pada akhirnya dalam kebanyakan parti di Malaysia oleh presiden parti masing-masing. Yeah. Jadi apabila oleh presiden parti masing-masing, dia kadang-kadang ada faktor personal di situ, kan? Yeah. Jadi kalau ada calon yang sebenarnya boleh menang tetapi mempunyai hubungan yang kurang baik ataupun sangat kurang baik dengan presiden dan sebagainya, ada kemungkinan besar tidak akan dicalonkan. Jadi faktor personality dalam parti, kan, dalam kebanyakan parti di Malaysia ini sangat tinggi, dan ini adalah satu hal yang tidaklah begitu baik. Yang lebih baik adalah di mana calon itu ditentukan oleh jawatankuasa, kan, yang dilantik khas, maksudnya melibatkan sekumpulan pemimpin baik daripada atasan, pertengahan ataupun bawahan. Kalau dalam konteks politik kita panggil dia demokrasi dalam parti, intra-parti demokrasi. Yeah. Di mana presiden tak ada kuasa mutlak nak cantas ataupun nak tentukan. Sebaliknya ada perbincangan, secara sepakat, dan majlis itulah yang membuat keputusan akhir. Bukannya ada satu orang boleh veto semuanya. Jadi bila dia begitu, bila ada sistem yang sebegitu, contohnya di Jerman antaranya, barulah kita boleh kurangkan aspek favoritism dalam pemilihan calon. Okay. Kemudian calon itu pula akan mendapat perspektif yang pelbagai. Tidak semata-mata personal kepada presiden, tetapi juga pandangan daripada bawahan, daripada orang ramai, perspektif daripada ahli-ahli majlis ataupun jawatan-jawatan kuasa yang lain. So barulah daripada situ dapat diharmonikan. Daripada aspek winnable daripada parti itu dan juga daripada orang ramai. Ada satu yang saya lihatlah, langkah yang cuba diambil khasnya oleh Parti Keadilan Rakyat baru-baru ni oleh saudara Rafizi Ramli, kan. Beliau ada buka sebagai timbalan Presiden PKR yang agak baru, kan, dalam mungkin mereformasi calon, sebab perkara ini sebenarnya bagi saya berlaku juga dalam PKR, tapi untuk mereformasi, merubah keadaan dalam PKR, beliau buka satu website baru-baru ni, kan. Siapa yang berminat untuk dipertimbangkan sebagai calon PKR dalam PRU ke-15 ini, boleh hantar boleh hantar permohonan. Kita pun nak tengok sejauh mana ada pertimbangan, maksudnya mana-mana pihak yang setuju, mungkin orang profesional dan sebagainya ingin memasuki PKR boleh mencalonkan diri. Dan mungkin boleh dipertimbangkan. So ini juga mungkin pemimpin masyarakat sivil dan sebagainya, kan. Jadi ada ruang baru dan transformasi sebenarnya. Dan kita lihat juga dalam contoh Parti Barisan Nasional juga cuba merekrut, kan, para profesional sebagai calon-calon baru. Saya dengar contohnya di Selangor, kan, daripada 21 kursi parlimen tak silap saya, daripada pengerusi BN Selangor, saya dengar 20 adalah calon baru, dan saya percaya daripada 20 yang dicadangkan itu akan ada calon-calon profesional yang mungkin kurang isu, kurang legasi lama dan sebagainya, dan lebih merakyat dan disukai ramai, diharapkan. Doktor, kalau bercakap berkenaan dengan golongan profesional, kita nak melihat kepada sedikitlah pandangan doktor, melihat kepada usaha yang dilakukan oleh parti politik untuk membawa individu seperti golongan profesional, teknokrat ini mewakili parti, adakah ianya dilihat sebagai satu penjenamaan ataupun ianya untuk menarik populariti, atau bagaimana sebenarnya untuk melihat parti itu lebih kredibel? Pandangan doktor? Ya, betul. Saya fikir menarik golongan profesional ini ada kurang lebihnya. Di Singapura, kan, sebagaimana yang telah digagaskan sistem politik modernnya oleh Lee Kuan Yew, disambung kemudian oleh Goh Chok Tong dan Hit Lee Hsien Loong, kerajaan teknokrat itu memang sinonim, kan. Lebihnya bila kita lantik teknokrat ni, pakar
bidang. Kalau tengok line up kan, barisan kabinet di Singapura itu memang elit dalam ilmu masing-masing, graduan daripada universiti terkemuka daripada luar negara dan memang pakar bidang. Tapi ada kelemahan juga dalam sistem teknokrat ini sebab mereka lantik daripada segi ranking dan sebagainya. Kadang-kadang pengambilan secara langsung mereka kurang aspek merakyat. Kadang-kadang ada sentimen elitis dan sebagainya, kan, sebab mereka melihat kepada hierarki, kepada ranking. Ini pula yang kita nak hati-hati. Dalam teknokrat boleh menambah credibility, boleh memberikan kepakaran, kan, kecekapan kepada kerajaan, tetapi ia juga perlu berimbang, kan, balance dengan politik demokrasi itu sendiri, di mana kerajaan oleh rakyat untuk rakyat dan juga kerajaan rakyat. Maksudnya aspek-aspek merakyat, aspek-aspek kebertanggungjawaban, ketelusan merakyat itu sendiri, kan, turun bawah, berkhidmat untuk masyarakat, serving the people. We are servant, kan, servant of the people. Yang itu juga, dan ini juga sebenarnya isu dalam teknokrat di Singapura. Dalam kecekapannya kita tak nafikan, tapi daripada aspek demokrasi, penlibatan masyarakat, merakyat itu ada masalah antaranya. Jadi ini perkara kurang lebihnya, kan, antara teknokrat dengan demokrasi. Mencari keseimbangan itu bukanlah satu yang mudah. Dalam merangka manifesto juga bukan satu perkara yang mudah. Cabaran 5 tahun akan datang melihat kepada tidak kira mana yang akan membentuk kerajaan pasca PRU15 ini. Bagaimana Doktor melihat cabaran menerusi kerangka manifesto yang akan dibentuk itu? Kerana manifesto ini sudah tentu rakyat ini mendambakan, melihat, walaupun bukanlah mendambakan langit dan bulan dan bintang seperti yang dikatakan Datuk Seri Ismail Sabri, tetapi bagaimana kita nak meneliti bahawa kerangka manifesto itu akan menentukan hala tuju sesebuah kerajaan dalam mengatasi cabaran 5 tahun mendatang ini. Tentu sekali manifesto akan main peranan, sama ada tinggi atau rendah. Dan manifesto juga secara ringkas kita boleh bahagikan kepada 2 keperluan. Sesatu, keperluan asas. Ada orang kata bread and butter issue. Isu keperluan kos hari hidup antaranya. Kan? Yang kedua adalah isu-isu yang lebih terkadapan, yang lebih advance. Dalam contohnya pembangunan pada masa depan, kita nak rekayasa semula ekonomi dan sebagainya. Tetapi dalam dua-dua konteks ini memang sangat diperlukan dalam dua-dua manifesto, dua bahagian ini dalam manifesto, iaitu kerangka jangka pendek dan juga kerangka jangka panjang. Saya lihat antara isu yang dihadapi oleh Pakatan Harapan, kan, menyebabkan mungkin kejatuhannya pada tahun 2020 dulu, kerana yang jangka pendek ini kurang dijaga. Yang dilihatnya jangka masa panjang, kebebasan kehakiman, ketertinggian parlimen antaranya, kan, tadbir urus dan sebagainya, isu-isu yang besar, sehingga kan reformasi yang dibawa itu kurang dirasai oleh rakyat kebanyakan, kan, khasnya B40 yang B40 sekarang dah jadi B60. Tapi dalam masa yang sama pula Barisan Nasional kekurangannya adalah yang visi jangka panjang tadi tu. Betul. Bagi saya lah, banyak terfokus kepada visi jangka pendek, kan. Jadi saya ingat dalam manifesto ni kedua-dua bahagian ni perlu ada, walaupun pada hari ini ramai orang dah semakin kurang mempercayai parti, tapi itu selagi ada usaha, selagi itu ada harapan, kan. Bagi saya parti-parti yang bertanding dan sebagainya, biasalah kita bertanding, kita berusaha, ada naik, ada turun, kan. Jadi kita beritahu kadang-kadang kehidupan ni macam roller coaster, Haris. So mereka terus berusaha dan perancangan jangka pendek sederhana dengan jangka panjang sangat-sangat diperlukan lah. Ya. Doktor, berbaki saya lebih kurang dalam 1 minit sahaja. Sebagai individu yang dalam bidang sains politik ini, pentas PRU15 merupakan pentas yang seronok untuk dilakukan kajian. Pelbagai data boleh diterima, pelbagai input bakal kita lihat nanti. Perkara paling penting yang doktor akan lihat ataupun yang akan menjadi fokus doktor secara ringkasnya, doktor. Saya ingat sebab pada tahun 2009 saya ada buat satu buku Politik Malaysia di Persimpangan, kan. Dan kita
ada buat transisi dan kita terperangkap dalam transisi tu. Pada hari ini kita tak tahu nak ke mana, tapi yang positifnya bila kita terperangkap dalam transisi tu, kita ke tengah. Baik PH cuba ke arah kemajuan, progres kan, yang lebih multiracial antaranya, yang lebih terbuka antaranya, tapi ada semakan. Sama juga dengan Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional di bawah Muhyiddin dan kemudian bawah Datuk Seri Ismail Sabri antaranya kan, Tan Sri. So lah ada kurang lebihnya, tapi itulah transisi kita ni sebenarnya di mana kan, kita ada pusraman dan sebagainya, dan harapnya dengan persetujuan kita bubarkan parlimen dan sebagainya, PRU 15 ini menjadi satu hala tuju baru kepada Malaysia lah ke arah kemajuan yang lebih jelas lepas kita terperangkap kan dalam situasi politik selama 2 tahun. Haris. Baik, terima kasih. Itu dia tadi Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor, Ketua Program Sains Politik, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM, bercerita berkenaan dengan isu parti, calon atau manifesto. Sekian saja Malaysia Memilih untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Salam hormat.